Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, selamat datang kepada seluruh warga SRA Al-Murisi Alam Damai. Kita berada tahun 2021 dalam keadaan norma baharu. Kita masih lagi bercuti, tak datang sekolah, tetapi sesi pelajaran masih lagi berlangsung. Jadi insya-Allah segala penambahbaikan akan kami guru-guru akan buat yang terbaiklah untuk memastikan murid-murid dapat pelajaran, dapat ilmu sama seperti belajar secara berdepan, insya-Allah, dengan penerangan-penerangan yang baik. Jadi murid-murid boleh buka muka surat 1 buku sirah tahun 5. Pelajaran pertama, peperangan Khaybar. Baik, jadi pengenalan Khaybar adalah sebuah bandar yang mempunyai kubu pertahanan serta ladang-ladang yang subur. Ia terletak di antara Madinah dan Syam serta jaraknya di antara 60 ke 80 batu dari arah utara Madinah. Ia juga merupakan sebuah kota besar yang terletak di kawasan tanah pamah berbukit. Di kawasan tanah pamah yang berbukit. Penduduk Khaybar terdiri daripada orang-orang Yahudi. Baik. Untuk tajuk pertama ni, muka surat 1, kita kena tahu isi pentingnya ialah Khaybar adalah sebuah bandar. Khaybar ialah sebuah bandar yang mempunyai kubu pertahanan serta ladang yang subur. Kita bayangkan bahawa sebuah bandar yang adanya dikelilingin bandar tersebut, negara tersebut ada kubu. Dan juga Khaybar juga dikenali sebagai sebuah kota, sebuah bandar yang banyak ladang kurma yang ranum, dan sebagainya. Jadi yang suburlah, satu kota yang bandar yang membangun. Dan juga ia terletak dekat mana? Di mana? Di antara Mekah dan Syam. Mekah Syam. Jadi di antara tengah-tengah lah. Di antara jaraknya ialah 60 ke 80 batu dari arah utara Madinah. Kemudian juga merupakan sebuah kota yang besar terletak di kawasan tanah pamah. Jadi kita boleh bayangkan bahawa Khaybar ini satu kota yang maju, yang mementingkan perniagaan. Jadi dan disebut ialah satu kota yang terdiri daripada orang-orang Yahudi. Jadi majoriti penduduk Khaybar ialah orang-orang Yahudi. Jadi kena faham, Khaybar sebuah bandar yang mempunyai kubu pertahanan dan ladang-ladang yang subur. Yang kedua, dekat mana? Di antara Madinah dan juga di antara Madinah dengan Syam. 60 ke 80 batu daripada arah utara Madinah. Dan juga merupakan sebuah kota besar yang terletak di kawasan tanah pamah bukit. Dan penduduk tersebut penduduk daripada kalangan orang-orang Yahudi. Baik, buka surat 2. Sebab berlakunya peperangan,
peristiwa ini berlaku pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah SAW telah mengatur sebuah tindakan baru. Baginda memerintahkan 1,400 orang tentera Islam pergi ke Khaybar bagi memerangi kaum Yahudi yang melanggar perjanjian di antara Yahudi dan Yahudi Madinah dengan Rasulullah SAW. Kaum Yahudi yang telah dihalau keluar daripada Madinah dan lari ke Khaybar. Mereka telah menyokong orang-orang kafir Quraisy semasa peperangan Khandaq. Ini sebab berlakunya peperangan ini kerana apa? Kerana keberlangsungan selepas peperangan Khandaq. Khandaq ni ialah peperangan parit. Tahun 4 ada belajar peperangan Khandaq ni. Kalau kita lihat banyak nama perang Khandaq ni, perang Khandaq, perang Ahzab, peperangan parit dan sebagainya. Jadi orang-orang Yahudi Madinah telah melarikan diri ke Khaybar. Jadi Nabi nak menuntut, Nabi buat perjanjian dengan penduduk kafir di Madinah dulu, dan mereka mengkhianati, mereka langgar perjanjian tersebut, dan berlakulah peperangan 5 penjuru. Nak cerita pun saya dah cerita dulu kan, masa Raja 4. Jadi nak kata je, bermula di situ Nabi mencari orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut di Khaybar. Jadi yang pertama ialah orang Yahudi Madinah telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Rasulullah semasa di Madinah. Baginda telah diusir keluar, mereka telah diusir keluar dari Madinah. Khaybar menjadi markas provokasi penentangan terhadap Islam dan Rasulullah. Yang ketiga, Yahudi Khaybar akan melancarkan pembunuhan terhadap Nabi. Jadi pertama ialah orang Yahudi Madinah telah melanggar perjanjian perdamaian dengan Rasulullah semasa di Madinah. Pada asalnya Madinah ni, nama Madinah ialah Yathrib. Jadi penduduk Yathrib ini majoritinya ialah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkuasa di Madinah. Orang Yahudi ini dia memegang ekonomi di Madinah. Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengubah cara bentuk sistem ekonomi di Madinah. Jadi umat Islam diketuai oleh Nabi, diangkat. Nabi diangkat sebagai raja, sebagai ketua negara, dan Nabi mengubah semua sistem kepada sistem Islam, sistem syariah yang baguslah, menyebabkan orang-orang Yahudi terpaksa membuat perjanjian perdamaian dengan baginda Rasulullah. Dan ada segelintir pembesar, segelintir kabilah-kabilah Yahudi ini yang merasa tercabar, merasa tak suka dengan cara Nabi. Mereka rasa mereka terusir, terasing sebagainya. Sedangkan Nabi menjaga hak orang kafir dengan baik sebenarnya. Bila sifat tak cukup, nak satu, nak dua, nak tiga, sifat orang Yahudi lah ni. Jadi mereka langgar, berlakulah perang Khandaq. Mereka tahu ada geng di Khaybar. Jadi orang Yahudi Madinah ni pergi ke Khaybar, merancangkan suatu cerita, merancangkan nak melancarkan suatu peperangan yang baru bersama-sama dengan penduduk Khaybar. Jadi nak katanya Yahudi Madinah bergabung dengan Yahudi Khaybar untuk menyerang Nabi dan juga umat Islam Madinah. Jadi perkara ini sangat membimbangkan Nabi dan juga para sahabat, dan pengaruh Islam sendiri di Madinah. Jadi surat yang ketiga, peristiwa peperangan. Ajaran Islam dapat disebarkan dengan cara mengutus surat. Ajaran Islam dapat disebarkan dengan cara mengutus surat ke seluruh tanah Arab.
hingga ke Khaybar dan Rom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama tentera Islam bergerak menuju ke Khaybar untuk menentang kedatangan tentera Khaybar. Tentera Islam terdiri daripada pasukan tentera yang berkuda dan tentera berjalan kaki. Jadi dulu cara nak sebarkan Islam dengan cara mengutus surat. Nabi mengutus surat ke Khaybar, ke Habsyah, ke Parsi, ke Rom. Ini cara orang Islam dulu untuk menyebarkan Islam. Cara hari ini dengan kita menggunakan media Facebook, berdakwah dengan mengajak kepada Islam dengan cara menggunakan Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi cara Nabi dulu menggunakan surat untuk menyebarkan dakwah baginda Rasulullah. Dan kita lihat dalam ayat ini juga, tentera Nabi terdiri daripada pasukan tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. Bayangkan macam mana daripada Madinah nak ke Syam tu, dan antara Syam tu nak ke Khaybar tu, ada naik kuda, ada jalan kaki. Kita boleh bayangkan tak bagaimana pengorbanan seorang askar, seorang pejuang Islam. Hebat tak hebat keimanan mereka terhadap Islam dan juga Allah Ta'ala. Apabila tiba di Khaybar, suasana hari sudah malam. Tentera Islam telah membuat kepungan di keliling kota Khaybar. Malah sudah menjadi kebiasaan Rasulullah apabila sampai ke suatu kaum apabila sampai kepada suatu kaum pada waktu malam, baginda tidak akan mendekati mereka kecuali selepas waktu subuh. Ini bertujuan agar baginda dapat mendengar suara azan di perkampungan tersebut. Sekiranya kedengaran suara azan, maka baginda tidak akan menyerang perkampungan tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawasanya Nabi tidak menyerang membuta tuli, sembrono panggil. Baginda akan ada timing dia, ada masa dia yang sesuai untuk Nabi serang. Contohnya kita lihat Nabi akan serang selepas waktu subuh, kerana Nabi nak dengar di kawasan tersebut, di kawasan berkaitan Khaybar ni, ada tak perkampungan Islam. Nabi nak dengar suara azan subuh tu ada tak di kampung tersebut. Kalau ada azan, maka Nabi tidak akan menyerang perkampungan tersebut. Ni kehebatan Nabi kita, ada sifat belah kasihan lagi, memikirkan orang lain dulu sebelum menyerang. Rasulullah SAW bersama tentera Islam mengepung kota Khaybar selama 6 hari. Pada hari yang ke-7, Rasulullah menyerahkan bendera kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang ketika itu sedang sakit mata. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, kemudian baginda meludah kedua-dua mata Sayyidina Ali, dan selepas itu mata Sayyidina Ali sembuh seperti sedia kala. Nabi mengambil masa 6 hari untuk mengepung di kawasan Khaybar, dan hari yang ke-7 Nabi memulakan tindakan dengan memberikan bendera kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pula ketika itu cedera, ada sakit mata merahan. Jadi dengan Nabi menggunakan mukjizat Nabi, setiap Nabi ada mukjizat. Nabi ludah di tapak tangan Nabi dan meletakkan di mata Sayyidina Ali. Tengok pula. Jadi nak katanya
Nak katanya tuan sekalian, itu di antara mujizat Nabi, menggunakan air liur Nabi untuk membaik pulih, menyihatkan semula mata tu. Baik, seterusnya kita melihat yang keempat, peta di Khaybar. Peta Khaybar, bagaimana kubu-kubu yang banyak, ada kubu kecil dan kubu yang besar. Kita lihat bagaimana strategi Nabi dalam nak menawan Khaybar tersebut. Setiap perkara ada strategi dia, dan Nabi perlu buat strategi yang baik kepada semua, agar semua dapat memahami pelan strategi bagi menyerang negara Khaybar tersebut. Jadi nak katanya hebat, orang Islam ni semua hebat-hebat. Jadi kita orang Islam kena jadi hebat lah. Jadi itu di antara muka surat 4. Kita belajar sampai muka surat 4. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada sesi akan datang. Saya harapkan kepada semua dapat membuat nota daripada muka surat 1 hingga muka surat 4. Muka surat 4 ni kalau boleh Ustaz akan melukis, sebab dan ingat nama kubu-kubu tersebut kerana masuk dalam periksa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita terus menjaga SOP. Kita jaga kita. Kalau tak ada hal mustahak, jangan keluar rumah lah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan manfaatkan keberadaan kamu di rumah ni dapat membantu mak ayah dengan menunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Jadi wallahu a'lam. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.